10 celebration Valentino Rossi yang best. Celebration first yang aku nak cerita, Osvaldo the Chicken. Masa ni Rossi dekat 250cc. Lepas dia menang race tu, ada satu kawan dia pakai maskot ayam. Osvaldo the Chicken naik motor dia bawa dekat victory lap. Kisah dia apa ni? Sebenarnya dia nak menganjingkan wartawan. Masa tu wartawan sibuk nak tahu siapa sponsor rider mana. Jadi Rossi buat satu stiker ayam sponsor dekat motor dia. Jadi wartawan pun tanya-tanya, ini sponsor mana pula ni? Ini daripada brand apa? Dari mana? Padahal benda tu dibuat-buat je sebenarnya. Osvaldo the Chicken tu sebenarnya ada satu reban ayam dekat-dekat dengan tempat Rossi punya kawan-kawan main bola. Seterusnya, track sweeper. Masa ni lah yang Rossi mula-mula menjadi musuh kepada Sete Gibernau. Mula-mula dia orang kawan baik. Tapi lepas Sete Gibernau punya team komplain Rossi kata ada sapu dekat dia punya grid. Lepas tu Rossi kena denda start daripada belakang. Rossi isytiharkan perang dengan Sete Gibernau. Dia sumpah Sete Gibernau masa tu, mulai daripada saat tu Sete Gibernau takkan menang walau satu perlumbaan pun. Tapi nampaknya sumpahan tu macam jadi kenyataan. Memang Sete Gibernau lepas poin tu dah tak pernah menang lagi dah. Jadi bila kat Malaysia Rossi menang, Rossi berhenti dekat tepi. Lepas tu bawa penyapu, dia menganjing Sete Gibernau. Dia sapu depan motor dia. Seterusnya, Prisoner of Bruno. Masa ni Rossi dengan Honda lagi dengan motor yang terbaik pada zaman tu. Tapi pada waktu ni Rossi tak dapat menang nombor 1. Dia dapat nombor 2, nombor 3, nombor 2, nombor 3. Jadi wartawan dah mula timbulkan gosip-gosip Rossi ni dah lepas prime dia ke? Dah tak power ke? Apasal dah tak dapat nombor 1 lagi? Jadi Rossi gambarkan situasi ni macam dia tu banduan yang disuruh buat sesuatu itu je. Dalam kes ni dia kena nombor 1 je. Untuk menggambarkan suasana ni, dia dapat nombor 1. Lepas tu dia buat simbolik macam pecahkan batu dekat dalam penjara. Lepas tu ada satu kaki dia kena ikat dengan bola besi. Seterusnya lagi, dekat belakang rumah kita, dekat Sepang Circuit, kejuaraan dunia Rossi nombor 7. Rossi celebrate kejuaraan dia ni dengan tema Snow White and the Seven Dwarf. 7 budak kedil dengan Snow White. Sebab ini kejuaraan dia nombor 7. So inner circle dia, kawan-kawan rapat dia dapat pakai maskot sebagai orang-orang kedil 7 orang dan juga seorang Snow White. 8 pin bowling pin. Masa ni Rossi dah lama tak menang. Jadi dia rasa macam kemenangan ni macam terdelay. Jadi simboliknya dia buat macam ada 8 pin. Lepas tu dia baling bowling. Yang satu tu nak tak nak baru jatuh. Macam kemenangan dia tu macam dia delay. Okey, satu lagi ni Rossi sekali lagi menganjing para wartawan. Masa Rossi duduk dengan Honda, diorang cakap Rossi ni menang sebab RCV tu top speed tinggi, paling laju, bolehlah menang. Jadi lepas menang tu Rossi kena tahan dengan polis. Lepas tu dia kena tiket saman sebab overspeeding untuk menganjing wartawan-wartawan yang cakap motor tu laju sangat. Okey, yang seterusnya ni ialah antara yang paling ikonik sepanjang zaman. Lepas Rossi pindah daripada Honda pergi Yamaha, semua orang tak jangka dia akan boleh menang. Masa tu RCV Honda tu adalah motor terbaik dan Rossi tu digambarkan sebagai pelumba terbaik. Jadi masa Rossi pindah ke Yamaha, dia orang cakap pelumba terbaik telah berpisah daripada motosikal yang terbaik. Tapi tanpa disangka-sangka, Rossi menang perlumbaan first dia atas Yamaha. Dia nampak macam emosional dengan situasi ni. Dia berhenti dekat tepi track, dia duduk sekejap, lepas tu dia cium dia punya M1 tu. Ini antara babak ikonik dalam MotoGP sepanjang zaman. Okey, kita balik kepada zaman 250cc dia. Masa ni Rossi menang dan dia buat sesuatu yang agak kelakar. Kita selalu terfikir-fikir kan, kalau tengah race nak kencing macam mana kan? Inilah jawapan dia. Mula-mula kena tahan, lepas bila habis race je, Rossi terus cari toilet Marshall kat tepi tu. Dia masuk, dia buat kerja dia. Next, aku dah pernah cerita dekat video sebelum ni, dia bawa patung Claudia Schiffer. Sebenarnya patung biasa je, tapi dia conteng Claudia Schiffer. Ini sebenarnya nak menganjing Max Biaggi, sebab Max Biaggi masa tu ada kantoi gambar dengan Naomi Campbell. Jadi Rossi tak nak kalah, dia nak juga model. Cerita asalnya dia nak suruh bawa model tu sendiri datang betul-betul, tapi model tu nak 50 juta, terlampau banyak sangat. Plan asal tu cancel, dia beli patung, dia tulis je Claudia Schiffer, dia bawa kat belakang motor dia. Okay, last celebration Rossi tentang 100 kemenangan GP. Pada kemenangan GP dia yang ke-100, Rossi buat satu banner panjang yang ambil gambar setiap kemenangan dia, daripada kemenangan nombor 1 sampai kemenangan nombor 100. Punya panjang banner tu kan, Rossi tarik keluar panjang, nampaklah semua dia punya kemenangan tu. Rossi ni memang terkenal dalam memberi penghargaan kepada rekod-rekod yang dia pecahkan. Contoh masa dia pecahkan rekod Engenito, dia bawa Engenito tu, dia ajak bawa suit, bawa motor dia, dia duduk belakang. Sama juga bila dia dapat potong rekod Mike Hellwood, dia buat satu banner sorry Mike. Macam itulah lebih kurang, sebab Mike Hellwood dah tak ada. So itulah dia gelagak-gelagak mencuit hati daripada seorang pelumba bernama Valentino Rossi. Tak dinafikan sebenarnya celebration dia ni antara yang membuatkan dia menjadi ikon
icon di dalam MotoGP. Ada juga pendapat yang kata pelumba-pelumba terbaru macam Marc Marquez, macam Jorge Lorenzo kan, bila diorang menang, diorang buat celebration tu nampak macam cuba nak tiru Rossi. Okey, itu je video aku untuk kali ni. Harap korang enjoy.